Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung faktor yang ketiga dalam sel elektrolisis, iaitu faktor jenis elektron. Okey, kita akan lihat di sini. Di sini kamu nampak dua jenis sel elektrolisis, iaitu satu kita akan lihat menggunakan elektrod karbon, dan satu lagi kita akan lihat menggunakan elektrod kuprum. Okey, kebiasaannya sebelum ini kita dah lihat, untuk sel elektrolisis kita akan menggunakan elektrod karbon kerana elektrod karbon ni bersifat lengai. Okey, bersifat lengai. Okey, apa maksud lengai ni? Okey, lengai ni adalah maksudnya dia tidak ambil bahagian dalam sebarang tindak balas dalam sel litar. Dia cuma berfungsi untuk melengkapkan litar. Tetapi jika kita menggunakan elektrod selain daripada elektrod karbon, kalau contoh di sini adalah elektrod kuprum, dia akan mempengaruhi hasil elektrolisis kita, iaitu di mana dia akan mempengaruhi di anode. Ingat di anode yang akan dipengaruhi dalam sel elektrolisis ni. Maksudnya di anode jika kita menggunakan elektrod selain daripada elektrod karbon, hasilnya akan dipengaruhi. Okey, jadi bila kita dapat sel elektrolisis, kita kenal pasti jenis elektrodnya. Jadi kalau kat sini kita nampak, kalau yang di sebelah sini adalah, kita nampak kat situ elektrod karbon. Kita nampak elektrod karbon. Kita nampak elektrod karbon kat situ. Kita nampak elektrod karbon. Yang di sebelah satu lagi kita nampak elektrod tu adalah elektrod kuprum. Jadi jenis elektrodnya berbeza kat situ. Ini adalah kuprum. Yang di sebelah lagi tu adalah elektrod karbon. Jadi bila kita dah kenal pasti jenis elektrod yang digunakan, kita kenal pasti ion yang hadir. Untuk sel elektrolisis yang menggunakan, kalau kita nampak dekat sini, sel elektrolisis ni menggunakan larutan. Kita nampak kat sini larutan kuprum 2 sulfat. Dia punya larutan elektrolitnya sama. Jadi kalau ada perkataan larutan, bilangan ion yang hadir mesti 4 ion. Ion yang hadir mesti ada 4. Kalau untuk larutan. Jadi kat sini ion yang hadir, 2 daripada air, iaitu ion ion hidrogen. Ion hidroksida itu daripada air. 2 lagi daripada nama larutan tu. Kalau ni larutan kuprum 2 sulfat, maksudnya yang 2 lagi tu adalah larutan kuprum, ion kuprum 2. Satu lagi ion sulfat. Jadi sama juga yang di sebelah sini pun. Cuma beza dia jenis elektrod. Tapi larutan elektrolitnya sama. Jadi ion yang hadir pun adalah sama. Jadi sini ion yang hadir pun adalah ion hidrogen, ion hidroksida, ion kuprum 2 dan juga ion sulfat. Bila kita dah kenal pasti 4 ion yang hadir, kita tengok pula ion yang akan tertarik ke keton. Di mana keton? Keton adalah yang disambung ke terminal negatif bateri. Jadi ini adalah keton. Kalau sebelah sini pun sama, negatif. Ini adalah keton. Jadi di sebelah keton, ion yang akan tertarik ke keton adalah ion positif, iaitu cation. Elok sikit. Ion ion positif. Yang akan tertarik ke keton. Yang akan tertarik ke keton adalah ion
positif. Okey. Ingat ion positif. Okey, jadi kat sini ion positif adalah ion hidrogen dengan ion kuprum 2. Jadi tulislah hidrogen kuprum 2. Okey, sama juga sebelah sini. Yang akan tertarik ke katot adalah ion hidrogen dan ion kuprum 2. Okey, kita tengok ion yang akan tertarik ke anod. Ion yang akan tertarik ke anod adalah ion negatif. Okey, ion negatif. Jadi ingatlah yang akan tertarik ke anod adalah ion negatif. Okey, jadi mana je anodnya? Okey, anod yang disambung ke positif bateri. Maksudnya ini adalah anod. Ini adalah anod. Okey. Jadi ion negatif kat sini dalam 4 larutan ni adalah ion hidroksida dengan ion sulfat. Okey. Ion hidroksida, ion sulfat. Ini pun sama sebabnya larutan elektrolitnya sama. Okey, hidroksida, sulfat. Okey, bila kita dah kenal pasti ion yang hadir, ion yang tertarik, sekarang kita nak pilih pula ion untuk dinyahcas. Okey, jadi kalau kita lihat, ini barulah kita nak tengok beza dia bila kita menggunakan elektron yang berbeza. Tapi kalau di katot kita guna cara yang sama, iaitu kita akan tengok berdasarkan kedudukan dalam siri kimia. Ini pun sama, siri kimia. Okey, di katot kita akan berdasarkan siri elektrokimia untuk kedua-dua jenis elektrod. Sama ada elektrod karbon ataupun elektrod selain karbon. Contoh kat sini kuprum lah. Okey, jadi ion yang akan bila kita pilih ion untuk dinyahcas ni berdasarkan kedudukan dalam siri elektrokimia, kita akan pilih antara dua tu yang berada di bawah. Di bawah siri elektrokimia kita akan pilih untuk dinyahcas. Jadi tadi di katot tadi tu ion yang tertarik adalah ion hidrogen dan juga ion kuprum. Sama juga sini, ion hidrogen, ion kuprum. Jadi yang kita nak pilih antara hidrogen dengan kuprum yang berada di bawah dalam siri elektrokimia yang sebelum ni kita dah belajar, adalah kuprum. Jadi kita pilih ion kuprum. Ini pun kita akan pilih ion kuprum. Okey, itu selesailah di katot. Okey, sekarang kita nak tengok di anod. Jadi untuk faktor jenis elektrod tadi awal-awal cikgu dah bagi tahu, bezanya adalah kita perlu lihat di anod. Anod yang akan berbeza nanti. Okey, kalau untuk kita menggunakan elektrod karbon, di katot kita akan pilih berdasarkan kedudukan dalam siri elektrokimia. Okey. Tapi kalau menggunakan elektrod selain daripada elektrod karbon, elektrod itu sendiri yang akan larut. Okey, jadi ion yang akan dinyahcas di anod. Di anod. Jadi kita tadi di anod tadi, kita antara, kalau dalam siri elektrokimia, antara dua ini kita yang akan tertarik hidroksida dan sulfat. Antara dua yang akan dipilih adalah yang berada di bawah. Jadi di bawah dalam siri elektrokimia adalah ion hidroksida. Okey. Kalau yang untuk kuprum tadi tu, yang akan dipilih, dia tak akan ada ion yang akan dinyahcas. Tak ada ion yang akan dinyahcas. Dia punya tak ada ion. Tiada ion yang akan dinyahcas. Dia punya elektrod tu sendiri yang akan melarut. Maksudnya elektrod tu dia akan jadi ion. Jadi kita tengok hasil di katot. Di katot untuk elektrod karbon, tadi bila kita pilih ion kuprum untuk dinyahcas, jadi hasilnya adalah logam kuprum. Hasil untuk
untuk di elektrod selain daripada karbon pun tadi kita pilih. Kalau di katot ni dia tak mempengaruhi, sama aja, jadi logam kuprum juga hasilnya. Okey, cuma berbeza di anode. Di anode tadi untuk elektrod karbon kita pilih ion hidroksida. Okey, tadi kita pilih ion hidroksida, jadi yang akan terbentuk adalah gas oksigen. Okey, tapi di anode untuk faktor jenis elektrod ni, maksudnya elektrod selain daripada elektrod karbon, okey, anode tu sendiri akan menjadi nipis sebab logam yang bentuk elektrod tu akan bertukar menjadi ion. Maksudnya logam elektrod tu dia akan jadi ion, sebab itulah dia jadi nipis. Okey, itu je. Terima kasih.